wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tamu-tamunya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita pada malam ni sama-sama dapat berada di surau, kita dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semua insya-Allah. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita menyambung sedikit tentang ilmu miras, ilmu berkaitan dengan pengiraan ataupun ilmu berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, harta yang ditinggalkan oleh si mati untuk dipindahkan kepada waris-waris yang layak dan yang sepatutnya. Baik, pada pertemuan yang lepas tuan-tuan, antara perkara yang perlu diberi tumpuan ketika mana proses permohonan harta pusaka berjalan, yang pertama kita kena pastikan waris kita. Siapa waris kita yang layak untuk kita kena buatlah. Pada yang lepas saya dah lukiskan dalam papan putih yang mana waris kita ni, kalau yang dikatakan ashabul furud, yang dikatakan asobah ni tuan-tuan, kesemuanya lebih kurang ada 25 orang. Lebih kurang ada 25 orang. Dalam 25 orang itulah yang dikatakan ada waris utama, yang waris ganti ataupun waris yang kedua. Waris utama waris utama ni siapa tuan-tuan? Pertama, sama ada suami ataupun isteri. Kalau kita mati tuan-tuan, kita ada isteri, dia layak dapat. Kalau isteri mati, dia ada suami layak dapat. Itu waris utama. Yang kedua waris utama siapa? Sama ada anak lelaki maupun anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan kepada siapa? Kepada si mati. Sama ada anak itu anak daripada bini pertama ke, sama ada anak itu daripada bini kedua ke, sama ada anak itu daripada bini ketiga ke, sama ada anak itu daripada bini yang keempat. Walaupun waktu matinya dia, bininya tu dah diceraikan. Tapi status dia, anak itu adalah anak kepada si mati. Yang tu kena tengok, dan itulah waris yang dikatakan waris utama. Dan siapa lagi waris utama tuan-tuan? Ibu si mati ataupun bapa si mati. Ini kumpulan waris utama yang layak untuk dapat. Ada semua waris ni tuan-tuan, waris ganti, waris yang kedua tolak tepi.
Yang ni semua cukup, lengkap tuan-tuan, waris ganti. Siapa waris ganti? Cucu perempuan kepada anak lelaki ataupun cucu lelaki kepada anak lelaki. Cucu perempuan, cucu lelaki kepada anak perempuan bukan waris. Walaupun dia cucu kepada si mati, tetapi sebab dia daripada anak perempuan, jadi dia bukan waris. Itu dipanggil sebagai waris zawil arham. Walaupun dia ada hubungan kekeluargaan, cucu ada hubungan kekeluargaan, tetapi sebab mereka ini tidak disenaraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Quran tak sebut, maka dia tak layak dapat. Kesian. Kalau kita takkan cucu tak boleh dapat, kesian. Nak kasih cucu tersebut macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan buatlah dalam bentuk wasiat, letakkan nama dia. Tidak lebih daripada 1/3 daripada harta peninggalan si mati. Maksudnya kalau saya datuk, saya ada cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak perempuan saya. Anak perempuan saya dah mati dulu. Jadi dia tak layaklah dapat. Sedangkan maknya anak saya. Contoh gitulah tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat? Dalam kita waktu hidup, kita buat wasiat. Beri kepada cucu tadi tu bahagian daripada harta kita, tak lebih daripada 1/3. Nak kasih 1/6 boleh, silakan. Nak kasih 1/12 boleh, silakan. Nak kasih 1/18 boleh, silakan. Yang penting tak lebih daripada 1/3 keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Itu yang dikatakan waris ganti. Siapa lagi waris ganti tuan-tuan? Datuk kita. Datuk kepada bapa kita. Maksudnya ayah kepada ayah kita. Nenek kita. Yang tu adalah waris ganti jika ayah kita tak ada, kalau ibu kita dah mati dulu. Tapi datuk kita masih hidup, nenek kita masih hidup, itu dikatakan waris ganti. Kalau waris ganti ni dah tak ada tuan-tuan, barulah pergi kepada waris yang kedua yang dipanggil sebagai waris khawasi, waris sisi. Siapa waris sisi kita? Adik-beradik kita. Adik-beradik kita yang seibu sebapa, yang sebapa, yang seibu. Yang ni pun tak ada tapi dia tak dapat nak habiskan. Pergi ke mana pula? Tengok kepada datuk saudara ada ke tak? Ataupun pergi kepada bapa saudara, dia pergi bukan datuk dulu, kita pergi kepada anak buah kita, anak saudara kita. Ada ke tak? Contoh anak saudara kita pun tak ada, tak layak dapat. Baru dia pergi ke belah kanan, barulah kita akan pergi kepada datuk saudara. Ada ke tak datuk saudara? Pergi kepada bapa saudara kita. Ada ke tak lagi bapa saudara? Bapa saudara, datuk saudara ini semua belah lelaki. Kalau dalam susunan wali tuan-tuan, mereka-mereka inilah yang layak untuk menjadi wali kepada anak perempuan kita. Mereka layak. Dan yang terakhir sekali pergi kepada siapa? Sepupu kita. Kalau sepupu pun tak ada, bawah sepupu lagi apa? Sepupu, dua pupu. Kalau itu pun tak ada tuan-tuan, akhirnya pergilah kepada Baitul Mal. Maksudnya perjalanan nak ke Baitul Mal tu tuan-tuan, jauh sebenarnya. Kadang-kadang kita risau, Ustaz, anak saya semua perempuan, esok kalau saya mati macam mana? Sebahagiannya tak boleh dihabiskan dengan anak-anak saya. Nanti dia akan pergi Baitul Mal. Tak. Tidak, belum lagi pergi Baitul Mal. Maksudnya pergi kepada waris-waris ganti tadi tu. Kalau waris ganti tak ada, barulah waris kedua. Waris kedua insya-Allah sedia menunggu dengan kesabaran. Itu. Maksudnya perjalanan tu jauh lah tuan-tuan untuk pergi Baitul Mal. Lainlah memang kita pun tak tahu asal usul orang ni, keluarganya daripada mana. Yang tu susah. Saya ada satu kes atau memang dia tak tahu saudara mara, asal dia pun daripada mana pun tak tahu. Didakwa dulu daripada perkampungan sekian.
Dicari kat sana pun, dia orang sana pun tak tahu dia ni dulu datangnya daripada mana. Dah dicari, dah tak jumpa. Sebab itu tuan-tuan, dalam menguruskan harta pusaka ni tuan-tuan, 3 ilmu yang Allah turunkan. Pertama, ilmu fatwa. Ilmu fatwa. Ilmu fatwa ni ilmu tentang apa? Ilmu tentang hukum, hakam, kadar pembahagian. Itu Allah sendiri yang fatwakan. Bukan majlis fatwa. Allah sendiri telah tentukan. Itu dikatakan ilmu fatwa. Yang dikatakan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3 itu bukan majlis fatwa Negeri Selangor. Bukan majlis muzakarah fatwa kebangsaan. Bukan. Itu Allah sendiri yang fatwakan. Dan ditambah dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Itu yang dikatakan ilmu fatwa. Yang kedua, ilmu hisab, ilmu kira-kira. Sebab itu dalam ilmu faraid ini ada ilmu pecahan. 1/3, itu ilmu pecahan lah tuan-tuan. Dan macam mana nak membuat pengiraan, yang tu nanti saya akan ajar sikit-sikit lah tuan-tuan. InsyaAllah. Kadar yang saya mampu. Lepas tu yang ketiga, ilmu apa? Ilmu nasab ataupun ilmu silaturahim. Sebab waktu pusaka ni lah tuan-tuan, akhirnya kita baru tahu ini saudara kita rupanya. Ini saudara kita rupanya. Ini saudara kita rupanya. Sebab kalau tak dapat dihabiskan tuan-tuan, penghujung sepupu kita. Oh, sepupu kita. Rupanya ini sepupu kita, selama ni pun kita tak pernah bertegur sapa. Contohlah tuan-tuan. Ilmu kekeluargaan. Okey, baik. Itu waris. Jadi untuk malam ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan, selepas waris kita dah kenal pasti, pastikan jangan ada penyembunyian kepada waris. Yang kedua, yang kita nak pastikan dalam proses permohonan pusaka, sama ada proses tersebut tuan-tuan, sama ada permohonan itu khususnya yang kepada pihak yang agensi yang dilantik oleh kerajaan lah, yang diberi kuasa untuk menguruskan harta pusaka, apa dia, iaitu mengenal pasti status harta si mati. Kita kenal pasti status harta si mati. Baik. Biasanya ni tuan-tuan, dalam mengenal pasti status harta si mati, sebab harta yang boleh dituntut ada 2 bentuk. Pertama, harta yang disebut sebagai harta tak alih. Apa yang dikatakan harta tak alih ni? Harta yang tak boleh dialih-alihkan. Dia ada 3 bentuk, ada 3. Pertama, tanah. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, bangunan. Ini yang dikatakan harta tak alih. Yang ni tak ada masalah sebab kebanyakannya, bukan kebanyakan, semuanya berdaftar. Tanah berdaftar ke tidak? Iya, berdaftar. Itu harta alih. Harta tak alih. Yang kedua, harta tak alih. Harta tak alih maksudnya harta yang boleh dialih-alihkan, diubah-ubah. Biasanya dalam bentuk wang ringgit. Biasanya wang ringgit dia duduk kat mana? Dekat bank lah. Ataupun dekat bawah tempayan, bawah katil, bawah tilam yang disimpan. Ataupun saham, kenderaan, itu disebut harta alih. Baik, yang tu tak ada masalah tuan-tuan sebab semuanya berdaftar. Itu pun yang banyak di antara kita, ramai di kalangan kita kalau mohon itulah yang dikemukakan. Tapi ada dalam masyarakat kita ni yang lupa satu. Apa dia tuan-tuan? Harta yang tak berdaftar atas nama si mati. Contohnya apa? Baju-baju peninggalan si mati, pinggan mangkuk wali Belanga peninggalan si mati, parang pisau, kereta stolak, basikal si mati, keris pedang haji peninggalan si mati. Ya, orang-orang dulu dia meninggalkan keris sebagainya. Contohlah kan, orang-orang dulu. Sekarang wallahu alam lah. Ada lagi tak simpan keris ke tembuluk apa macam-macam lah kan. Itu pun harta pusaka, harta warisan. Macam mana ni nak bagikan? Adakah dia milik individu, milik seseorang, ataupun satu lagi, emas, kalung, gelang, cincin,
yang dipunyai oleh contohnya arwah mak kita lah contoh kan. Ni milik siapa ni? Kalau emas ni biasanya kalau orang-orang dulu tuan-tuan dia akan ni barang-barang kemas ni arwah mak dulu pesan. Mesti salah seorang yang begitu. Arwah mak pesan yang ni untuk anak perempuan ataupun yang ni untuk yang jaga mak sampai meninggal dunia. Itu dianggap sebagai apa tuan-tuan? Wasiat. Okey. Apabila dianggap sebagai wasiat, berbalik kepada hukum wasiat. Bagaimana kita nak laksanakan wasiat? Wasiat itu di pelaksanaan wasiat terikat dengan hukum faraid. Maksudnya kalau seorang anak perempuan tu mendakwa, ini dulu mak pesan untuk saya kerana jaga mak sampai meninggal dunia. Okey, itu pesanan. Pelaksanaannya macam mana? Pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan kepada semua waris. Sebab emas tadi itu walaupun ada pesanan dari segi pembahagian terikat dengan hukum faraid. Maksudnya yang lelaki layak ke tak? Layak. Anak lelaki layak ke tak dapat emas? Layak. Cuma kalau dapat jangan dipakai. Pakai emas lelaki hukumnya haram. Tapi dapat barang kemas boleh, tak ada masalah. Simpan ke kasih bini ke ataupun simpanlah sebagai aset untuk kita, boleh, tak ada masalah. Yang tu kena ingat. Maksudnya yang tu, mak dah pesan untuk saya punya, tak. Kecuali kalau waris yang lain tak apalah. Kita yang laki ni ngalah lah contohnya. Memang adik ni yang jaga mak kita ni sampai meninggalkan, tak apa. Mak dah pesan gitu, kita serahkanlah pada adik kita yang perempuan. Tapi semua setuju. Waris yang lain kena setuju. Kalau setuju, barulah pesanan tadi itu diterima. Kalau yang lain tak setuju, maka emas tadi itu kena dibahagi-bagi ikut hukum faraid. Yang ni kadang-kadang boleh menjadi gaduh. Boleh jadi gaduh. Yang ni banyak tuan-tuan. Kalau jumpa ustaz, ni dulu maknya dia tinggalkan gini. Tapi anak perempuan ambil semua. Macam mana ustaz? Kami anak lelaki ni macam mana? Tuntutlah, boleh. Boleh, memang itu hukumnya. Melainkan kita redha. Kita serahkan hak kita, tak ada masalah. Itu barang kemas. Kain baju, apa cerita? Biasa kita macam mana? Ni sebab rumah ni rumah pusaka, pesanan. Jadi kain baju ni pun saya yang jaga, saya punya. Boleh ke? Kena dapatkan persetujuan. Sebab tu apabila nak uruskan harta pusaka ni tuan-tuan, panggil semua waris bincang. Terutamanya ni, yang kain, baju, pinggan, mangkuk. Lagi-lagi pinggan mangkuk daripada nilai lah, daripada wang kelian lah, mahal tuan. Bagi-bagilah. Setuju. Tak apa, siapa nak ambil kuali, mak punya kuali, silakan. Yang ni nak ambil ni. Meredoi antara kalangan waris. Silakan. Saya nak ambil baju arwah bapa ni sebagai kenangan. Boleh tak yang lain? Okey, tak apa. Kena. Jangan main sorok. Ni kita punya semua. Mesti ada kesepakatan, ada mendapat keizinan daripada waris. Sebab kita hari ini hanya membayangkan harta peninggalan tu dalam bentuk aset yang besar je. Ni yang kecil-kecil. Parang, kena parang yang untuk kebun nenas lain pesennya tuan-tuan. Mahal tu, susah nak cari. Dan cangkul tajak, bukannya senang. Jadi itu benda-benda berharga. Jadi perlukan dapat persetujuan. Alah, benda kecil je ustaz. Betul benda kecil. Tapi kalau kita ambil tanpa mendapat keredoan daripada waris yang lain, kita dianggap mengambil harta yang bukan milik hak kita. Jadi yang ni, kesepakatan tu penting. Nampak mudah. Nampak macam tak ada apa pun. Okey je. Tak. Dia kena dapat keredoan. Sebab kita tak nak timbul. Tu yang banyak kadang-kadang datang jumpa saya mengadu sebab dulu masa pembagian kenapa tak bagi tahu?
Dah 2-3 tahun berjalan baru duk ngadu kat saya. Masalah datang saya, tak datang tak ada masalah, tak jumpa. Contoh gitulah. Nak bagi tahu. Sepatutnya sebelum pembahagian bincang, duduk elok-elok. Insya-Allah. Okey, boleh. Ada soalan yang itu. Sebelum saya pergi yang kedua seterusnya. Faham yang tu? Okey, itu maksudnya pasti kenal pasti status harta si mati. Baik, yang kedua. Tadi itu harta dalam bentuk yang kecil-kecil lah tuan-tuan. Yang kedua, harta yang sudah dijual. Harta yang sudah dijual. Okey, baik. Kena pastikan harta yang sudah dijual bukan lagi milik si mati. Walaupun yang dijual itu belum lagi, pembeli itu belum lagi masuk dalam geran. Faham tuan-tuan maksudnya? Hari ini banyak tak harta yang sudah dijual dah bukan miliknya tapi pembeli tak dapat lagi masuk nama. Betul. Sebab ni berlaku tuan-tuan, adalah tempatnya saya tak boleh bagi tahulah. Harta tu dah dijual. A dah jual pada B. A mati. Ketika mana anak-anak A tadi membuat mohon pusaka tuan-tuan, dia tak ambil peduli tentang sebahagian daripada tanah A tadi tu yang sikit, tak banyak pun. Dalam 3 ekar tu tanah tu tuan-tuan, dia lebih kurang dah jual dalam lebih kurang suku ekar. Suku ekar je dijual kepada B. B tu siapa? Kawan A. Tapi ketika A mati, anak-anaknya ketika mana membuat proses pusaka, mohon pusaka tuan-tuan, dia langsung tak masukkan pembeli tadi tu sebagai waris. Hari itu kita bulan lepas tengok waris tu daripada kalangan nasab. Dari dalam proses pusaka hari ini tuan-tuan, selain daripada waris daripada kalangan nasab, waris juga boleh terdiri daripada pembeli. Waris juga terdiri daripada siapa? Penerima hibah. Sedangkan tadi A dengan B ni, ketika A menjual harta kepada B, ada surat perjanjian disaksikan oleh pesuruhjaya sumpah dan dokumen tersebut telah dimatikan stamp. Tuan-tuan, di Malaysia apa-apa dokumen yang telah dimatikan stamp dia valid. Orang Jawa kata valid. Orang Melayu kata apa? Valid. Valid ni maksudnya mengikat undang-undang, sah dari segi undang-undang. Dia mengikat undang-undang. Bahasa mudahlah nak bagi tahu. Sebab itu tuan-tuan kalau buat transaksi jual beli tanah, pastikan ada dokumen jual beli dimatikan stamp. Dulu RM10 je, sekarang 30. Value tanah betul ni agreement je tuan-tuan, 2 helai, 1 helai je. Lebih kurang buat buat sendiri, type sendiri pun boleh hari ni. Tak payah nak jumpa lawyer confirm 3,000, tuan-tuan kena cas. Buat sendiri, tengok contoh dalam Google, banyak contoh. 1 muka surat, 2 muka surat cukup dah. Yang tu mengikat. Jadi waris kepada A ni ketika buat tuntutan dia tak masukkan pembeli tadi tu. Sedangkan pembeli ni adalah kawan baik kepada Allah arwah A. Jadi apabila perintah keluar tuan-tuan, semua tanah tu sudah dibahagikan kepada waris-waris anak-anak. Termasuklah tanah yang sudah dijual. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, waris-waris halau B dan keluar daripada tanah tersebut. Walaupun dia dah buat rumah di atas tanah tersebut. Berlaku tuan-tuan. Jadi yang B tu adalah datang jumpa saya. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana lagi? Dah nama kau tak ada dalam geran tanah? Pergi jumpalah kepada waris-waris, bincang elok-elok. Tunjukkan dokumen tadi tu. Bahawa arwah A tadi telah menjual kepada B. Tapi dia kata kami dah jumpa. Anak-anak B ni dah jumpa. Tapi anak-anak A tak nak terima. Susahlah tak nak terima. Kalau tak nak terima,
lantik peguam, challenge kes tersebut Mahkamah Tinggi. Sediakanlah dalam 30-40 ribu bayar peguam. Itu je lah tuan-tuan. Boleh di-challenge, boleh dicabar. Itu je lah. Jadi nak kata apa tuan-tuan? Andai kata B tadi itu tidak mencabar ataupun diamkan diri, akhirnya dia keluar gitu. Kata boleh, kami boleh keluar dengan syarat bayar balik nilai tanah yang suku eka dan nilai rumah yang kami dah bina. Bukan nilai dulu masa beli dulu murah lah. Dah 20 tahun yang lepas. Kena nilai semasa lah. Contoh 500,000. Bayar 500,000, kami keluar. Itu. Sama juga apa yang berlaku jalan. Jalan mana? Meru. Jalan Jambu. Saya tak boleh bagi tahu lah mana tempatnya. Takut tuan-tuan terlibat. Sama juga tuan-tuan. Anak-anak anak-anak kepada penjual tu dia halau pembeli-pembeli. Pembeli-pembeli nekat tak nak keluar. Boleh keluar dengan syarat bayar nilai tanah dan rumah yang telah kami buat. Kalau dibayar, kami keluar. Kalau tak, kami akan duduk sampai mati. Itu je. Sebab apa? Dia ada agreement perjanjian jual beli. Jadi itu. Jadi pastikan jangan kita tamak. Arwah ayah kita dah jual, kita waris tak ambil tahu, kita tuntut juga. Saya jumpa satu hamba Allah, ini seorang yang amanah. Walaupun ayahnya, nama tanah tu nama ayahnya, tapi ketika mana ayahnya meninggal, dia tahu ada sebahagian daripada tanah-tanah yang dibuat lot-lot tu, dibagi pada anak-anak dan juga 2-3 lot tu dijual pada orang luar. Bila proses pusaka dijalankan, dia masukkan sekali nama-nama pembeli-pembeli. Alhamdulillah, sekarang selesai. Pembeli pun dapat masuk nama dalam geran. Itu seorang yang amanah. Melaksanakan tanggungjawab arwah ayahnya. Ayah itu betul. Tapi yang tak betul ni yang masalah. Okey. Boleh tuan-tuan? Ada soalan? Ini berlaku ni sebab saya benda berlaku. Dalam buku ni pun memang ditulis harta yang sudah dijual. Pastikan harta yang dijual tu sebab bukan milik si mati. Sama juga tuan-tuan. Ni pun banyak berlaku. Kadang-kadang kita beli tanah. Tapi kita tak boleh masuk nama ataupun kita beli tanah, kita waktu tu mungkin ada masalah bankruptcy. Jadi kalau masalah bankruptcy tuan-tuan kita beli tanah, tukar nama atas nama kita, habislah tanah tu esok akan dirampas lah. Macam dia akan disekat lah tuan-tuan. Dia letakkan nama pada abang dia. Tumpang nama. Jadi nama tu nama abang dia lah. Abang dia mati pula. Abang dia mati. Jadi anak-anak kepada abangnya tu, kerana anak-anak saudaranya, ketika tuntutan pusaka berjalan, dia tak ambil peduli pun tentang benda ni. Itu pun masalah yang banyak berlaku. Jadi kena hati-hatilah tuan-tuan benda-benda ni. Sebab kita risau di akhirnya nanti, walaupun kita sebagai waris dapat nama masuk kita dalam geran sebagainya. Sedangkan itu bukan hak kita sepenuhnya. Kita telah memakan harta secara batil, tidak sah. Yang tu kita risau tuan-tuan, yang tu yang dia punya, yang tu kita nak elakkan. Sebab tu pastikan betul-betul harta yang diproses untuk pusaka itu adalah betul-betul harta si mati. Baik. Ada soalan? Boleh? Ya. Belakang boleh. Okey. Okey. Anak beri hadiah kepada ibu.
rantai emas. Jadi hadiah itu hibah lah, pemberian. Okey, apabila ada pemberian, adanya qobat, penerimaan, dan ibu tadi pun dah pakai rantai emas. Itu sah milik dia, milik ibunya lah. Jadi apabila ibunya meninggal dunia, rantai emas tu tak boleh ditarik balik, diambil oleh pemberi. Rantai emas tu dianggap sebagai pusaka si mati. Jadi bukan sahaja si pemberi yang berhak, waris-waris lain juga berhak. Sebab itu dah jadi milik ibu tadi. Jadi milik ibu. Jadi apabila milik ibu, kalau ibu meninggal, rantai emas tu dianggap sebagai harta pusaka. Tak boleh dia nak ambil balik. Ini aku punya sebab dulu aku yang kasih, tak. Sebab itu dah jadi milik ibu kita sepenuhnya. Okey. Faham InsyaAllah. Ada? Boleh lagi tuan-tuan? Okey. Kalau tak ada, satu lagi yang kita nak pastikan, iaitu harta yang dipegang amanah. Ini yang nombor 3. Harta yang dipegang amanah. Maksudnya apa? Tuan-tuan balik, cuba tengok dekat geran tanah tuan-tuan. Ada tak nama dalam pemilikan Ali bin Ahmad, pemegang amanah kepada 1, siapa? 2, siapa? 3, siapa? Jadi maksudnya tanah itu, bahagian itu bukan, contoh pemegang amanah kepada 5 orang. 5 orang dan 6 dia. Maksudnya tanah itu dibagi 6, nama yang dipegang 5, bakinya dia punya. Jadi keseluruhan bahagian dia bukan dia punya. Dia hanya sebahagian daripada 1/6 tadi itu. Jadi kita tak boleh tuntut seluruh bahagian tersebut. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan dalam geran tanah ada macam tu kan? Kita hanya sebagai pemegang amanah bagi pihak orang lain. Walaupun nama kita ada dalam geran tanah. Tapi kita sebagai pemegang amanah. Ada orang-orang lain di bawah kita yang kita pegang amanah. Bila kita boleh serahkan harta yang pemegang amanah tadi, apabila kita mati tuan-tuan, proses pusaka berjalan. Jadi kalau tanah itu ada sebahagian, contoh kepada 6 orang, kita 1/6, bakinya kepada yang lain semua, 1/6 yang lain, 1/6 yang lain. Jadi kita hanya waris hanya akan dapat 1/6 saja daripada bahagian tu, yang bakinya akan pergi kepada siapa? Nama-nama orang yang dipegang amanahnya tadi tu. Maksudnya bukan nama kita semua. Itu yang dikatakan pemegang amanah. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan perasan, kalau dalam geran tanah kita, nama kita di hujung dia kita ditulis sebagai pentadbir. Pernah jumpa? Pentadbir. Maksud pentadbir tu apa tuan-tuan? Tanah itu masih lagi dalam proses mencari siapa waris sebenarnya. Cuma nama tu mungkin waktu proses pusaka berjalan, nama yang dalam geran tu pemohon. Dia memohon. Apabila bicara, hakim tanya, mana warisnya? Kamu siapa? Saya cucu kepada si mati. Kamu cucu, kamu yang mohon. Anak kepada si mati ada tak? Ditanya, tak ada. Yang ni hidup lagi tapi tak dapat. Kalau kes macam tu biasanya pihak mahkamah dia tak nak buang masa tuan-tuan. Dia keluarkan saja perintah, kata harta ini saya amanahkan kepada kamu sebagai pentadbir untuk cari waris-warisnya. Dah keluar perintah, nama Ali bin Ahmad, belakang dia pentadbir. Bukan milik dia. Dia hanya pentadbir. Sebab ada satu kes tak jauh daripada kawasan tempat saya lah tuan-tuan. Nama dia dalam geran tapi dia sebagai pentadbir. Dia anggap dia punya. Dia anggap dia punya. Sedangkan waris lain tuntut kata nama dalam geran. Dalam datang jumpa saya kata, oh dia pentadbir je sebenarnya. Tapi benda tu 10 tahun dah menjadi pentadbir, dia tak uruskan.
dia pentadbir yang tak amanah. Macam mana nak selesaikan kes macam tu tuan-tuan? Cari waris yang lain, mohon pada pejabat pusaka, batalkan pentadbir tersebut, ganti pentadbir lain untuk uruskan. Selesai. Isi borang si. Tak boleh. Confirm tak boleh. Pemegang amanah tak boleh jual. Pentadbir pun tak boleh jual. Sebab pentadbir bukan milik dia. Dia hanya yang mentadbir sebab kes tak jalan lagi. Waktu proses berlaku, dokumen tak lengkap. Waris pun tak pasti lagi. Jadi pentadbir itu diberi amanah untuk menjalankan urusan. Dia yang dilantik sebagai pentadbir. Sebab itu kalau dia tak amanah tuan-tuan, waris lain boleh mohon supaya pentadbir itu dibatalkan. Ini yang berlaku. Saya tengah menghadiri satu kes macam itulah tuan-tuan. Tapi yang waris yang lain tu semuanya buat sambil lewa itu je lah. Terpulanglah. Kita dah bagi tahu. Sebab akan masalah. Sekarang pun dah masalah. Itu je. Okey, baik. Ada soalan sebelum saya tutup? Ya. Okey. Duit simpanan si mati. Adakah dia dikenakan zakat? Duit simpanan si mati, pertama, sebelum dia dibahagikan kepada waris, dia perlu ditunaikan hak harta tadi. Hak harta. Kita ulang balik. Sebelum harta si mati itu pergi kepada waris, ada 4 proses yang perlu melalui harta. Pertama, kos pengurusan jenazah. Kos pengurusan jenazah boleh diambil daripada harta peninggalan si mati. Yang kedua, hutang-hutang si mati. Hutang-hutang si mati sama ada hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah contohnya apa? Zakat. Kalau zakatnya sebelum ni belum ditunaikan, zakat hartanya belum ditunaikan, kena laksanakan dulu 2.5%. Ataupun fidyah belum selesai, nazarnya dulu belum diselesaikan, hajinya belum ditunaikan, ambil daripada duit peninggalan si mati. Itu hutang kepada Allah. Wajib waris, wajib laksanakan. Jangan waris tutup. Tak boleh. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, harta pelaksanaan wasiat. Kalau si mati ada wasiat yang melibatkan duit yang bukan kepada waris, serahkan dulu. Yang kurang daripada 1/3. Kemudian kalau ada tuntutan harta sepencarian juga diselesaikan dulu. Barulah akhirnya baki daripada yang tadi itu barulah akan jadi harta kepada pindah pada waris-waris yang layak. Bukannya main terus, oh bapak kita mati, ayah kita, ibu kita mati, kita punya. Tak. Hak tadi itu kena diselesaikan. Contohnya arwah belum tunaikan haji kan? Jadi kita waris kena laksanakan. Kalau pakai duit waris, alhamdulillah. Kalau tak nak pakai duit waris, gunakanlah duit harta peninggalan si mati. Buatkan haji badal. Baru berapa nilainya? 3,000 lah contohlah kan. Jangan jumpa buat badal haji, pergi jumpa agensi travel agency bulan Rabiul Awal, lepas tu Rabiul Akhir dapat sijil haji. Bila pula haji Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Ingat yang tu tuan-tuan, jangan pastikan. Sebab haji hanya berlaku pada bulan Zulhijjah. Buat badal haji bulan Ramadan, lepas tu Syawal dah dapat sijil haji. Allahu Akbar. Dia pergi haji kat mana ni? Haji kat Pulau Pinang. Itu Qadiani, itu haji kat Pulau Pinang. Okey, ingat tuan-tuan, kalau badal haji tu kena pastikan betul-betul. Sebab dia nak ganti upah orang pergi haji mesti pada bulan haji. Sebab haji itu Arafah. Arafah itulah haji. 9 Zulhijjah itulah haji. Okey, boleh. Duit? Okey, gratuity apa? Duit pampasan lah. Okey, duit pampasan dia bukan pencen.
Kalau pencen yang bulan-bulan itu bukan harta pusaka. Tapi kalau duit gratuity itu kita dapat, dia kena dibahagikan dengan sebagai harta pusaka. Sebab pencen itu dah ditetapkan. Kita mati dalam perkhidmatan tuan-tuan, kan pencen kita kepada siapa? Kalau isteri kita ada, mak kita ada, itu sagu hati daripada kerajaan. Itu bukannya duit terkumpul. Gratuity itu pampasan. Pampasan tu barulah dia pergi kepada waris-waris, ikut dia punya peratusan hukum faraid lah. Okey, macam gratuity ni, dia nak kena zakat tuan-tuan, dia balik kepada hukum bila tempoh kita pegang. Pertama, cukup nisab. Yang kedua, cukup haul. Sama juga dengan duit KWSP. Tuan-tuan dapat KWSP. Tuan-tuan pencen, dapat duit KWSP. Waktu tu tuan-tuan hidup lagi. Okey. Adakah tuan-tuan wajib bayar zakat? Ada dua pandangan. Kalau tuan-tuan nak keluarkan zakat, silakan. Sebab duit tuan-tuan dapat duit dalam bentuk yang banyak. Itu satu. Yang kedua, satu pandangan kata belum wajib. Sebab tuan-tuan baru hanya pegang, baru sehari pegang. Dia mesti cukup haul. Cukup haul tu setahun. Tapi ada pandangan kata, baik keluarkan zakat. Terpulang. Tuan-tuan pilihlah mana-mana. Maksudnya, terpulang kalau tuan-tuan rasa, KWSP ni baiklah. Supaya berkat kita keluarkan 2.5% ya. Tapi kalau tuan-tuan tak nak keluarkan pun, sebab kena cukup haul dia. Maksudnya kita kena pegang tu mesti lebih 1 tahun. Barulah wajib keluarkan zakat. Okey, boleh. Gratuity ni maksudnya kita dapat pampasan. Okey, contoh saya pencen. Saya pencen, waktu tu saya hidup, saya dapatlah 200,000 contohlah. Waktu tu sama juga dengan KWSP. Perlu tak keluarkan zakat? Kita dah pegang tu cukup setahun belum? Syarat kita keluarkan zakat, dia mesti harta yang kita pegang tu cukup haul, setahun. Melainkan harta yang tuan-tuan dapat tu harta jumpa belakang rumah. Rikas. Harta karun. Harta karun tu jangan tunggu setahun. Dapat je keluarkan zakat. Tapi kalau tuan-tuan dapat harta karun belakang rumah, tuan-tuan viral, insya-Allah nanti kerajaan akan datang. Dia akan gazetkan itu sebagai hak milik kerajaan. Sebab segala harta korun kalau di Malaysia ni adalah hak milik kerajaan. Walaupun belakang rumah kita. Kalau dapat, diam-diam. Itu je. Boleh? Itu harta rikas. Harta korun. Okey. Baik. Boleh, tuan. Itu terpulang. Kalau tuan-tuan rasa nak keluarkan, silakan. Tapi, dia ada dua pandangan lah, tuan-tuan. Terpulanglah, tuan-tuan. Ikut mana-mana pun boleh. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada kot, insya-Allah. Rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat dalam kita memahami hukum hakam berkaitan dengan harta pusaka, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.